Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Amir Azhari bin Azmi bernomor kad matrik di 2018-108-2509. Baiklah, tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami iaitu kumpulan 10 bagi subjek HSM 3033 Sejarah Sosioekonomi Malaysia. Kumpulan 10 adalah kegiatan penanaman padi. Jadi, untuk tajuk yang spesifiknya, kumpulan kami telah memilih tajuk perkembangan tanaman padi di daerah Kerian, Perak. Jadi, sebelum saya bentangkan tajuk ini, eloklah saya nak ucapkan sedikit penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Khairi dan juga rakan-rakan saya yang telah sedikit sebanyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini, iaitu Muhammad Yuzwan bin Yusof, yang kedua Muhammad Fadlin Afiuddin bin Syamsuddin, yang ketiga Muhammad Zulkhairin Raihan bin Abdul Rahman, dan yang keempat saya sendirilah. Jadi alhamdulillah dengan limpah kurnianya saya dapat siapkan tugasan ini. Seterusnya saya beralih kepada pengenalan. Okey, sebagai pengenalan yang disediakan oleh Muhammad Izwan bin Yusof, beliau telah memberi sedikit latar belakang daerah Kerian ini, iaitu yang mana dalam penulisan beliau ada menyatakan bahawa daerah Kerian merupakan salah satu daerah daripada negeri Perak, yang mana daerah Kerian ini merupakan salah satu kawasan ataupun yang penduduknya menjalankan kegiatan berasaskan pertanian. Dan sejak kurun ke-16 lagi, Tanah Melayu ni ada sistem pengairan yang sistematik. Dengan Tanah Melayu ni, dia ada sistem pengairan yang sistematik yang diadaptasi daripada orang-orang Minangkabau, sawah daripada Minangkabau. Walau bagaimanapun, di daerah Kerian dia berbeza sedikit, yang mana kawasan ini mengadaptasi teknik penanaman sawah padi daripada yang dibawa daripada orang Banjar, iaitu di kawasan Borneo Tenggara. Jadi kenapa kami pilih daerah Kerian ni? Kat sini Muhammad Izwan ada menyatakan bahawa daerah Kerian ni jadi satu lokasi penanaman padi yang strategik kerana adanya kawasan yang luas, yang pertama, dan yang kedua lokasinya yang rendah yang mempunyai tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi, dan yang ketiga terdapat bekalan air yang mencukupi daripada sungai-sungai besar, iaitu Sungai Kerian. Baiklah, seterusnya menyentuh pula pada kaedah penanaman. Kaedah penanaman pula dilihat sangat statik ataupun sangat, orang kata, tidak begitu dinamik lah perubahannya, iaitu sangat berkekalan, yang mana masih menggunakan padi basah, cuma pengeluarannya bertambah dari semasa ke semasa, ekoran daripada teknologi itulah. Dan dan akhirnya beliau juga ada memperincikan tentang penulisan ini. Secara asasnya kita akan perincikan bagaimana penanaman padi di daerah Kerian ini diterokai dan dibuka. Okey, seterusnya kita pergi kepada sedikit latar belakang yang ditulis oleh Muhammad Zulkhairin Raihan bin Abdul Rahman. Baiklah, beliau ada menyatakan bahawa daerah Kerian ni ini di bawah 2.0, iaitu sejarah sosioekonomi di daerah Kerian. Baiklah, dalam penulisan beliau ada menyatakan bahawa daerah Kerian ini merupakan salah satu daerah yang terletak di negeri Perak, Darul Rizwan. Dan itulah, negeri Perak ada 12 daerah, antaranya daerah Kuala Kangsar, Kinta dan lain-lain, termasuk Kerian. Baiklah, saya ringkaskannya. Okey. Bagi sempadan mengikut daerah di dalam negeri Perak pula, daerah Kerian bersempadan dengan daerah Larut, Matang dan juga Selama yang berada di bahagian timur dan selatan. Bandar-bandar kat Kerian ni juga banyak, iaitu seperti bandar-bandar utama yang ada kat sini, contohnya Bandar Bagan Serai, Pekan Gunung Semanggol dan juga Pekan Kuala Kurau. Bandar-bandar utama pula adalah Parit Buntar. Parit Buntar ni telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran di daerah Kerian. Dan daerah ini juga merupakan penempatan bagi masyarakat Melayu yang berketurunan Banjar. Dan yang khasnya mereka ni, masyarakat keturunan Banjar ni, tertumpu di bahagian ataupun di kawasan Bagan Serai ataupun Gunung Semanggol.
Seterusnya, daerah kerian juga ditadbir oleh seorang pegawai daerah yang mana bertanggungjawab terhadap kesemua mukim. Mukim pula ada 8. Dan juga iaitu kat sini menurut penulisan beliau, dia ada menyatakan bahawa ada terdapat mukim Bahagian Tiang, mukim Tanjung Piandang, mukim Parit Buntar, mukim Bagan Serai, mukim Kuala Kurau, Selinsing dan juga mukim Gunung Semanggul. Dan daripada 8 mukim ni ada 7 saja mukim yang diberi tugas pentadbiran oleh penghulu-penghulu mukim, dan pentadbirannya meliputi 246 buah kampung, dan di bawah 246 kampung tu ada 90 pentadbiran JKKK ataupun Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Jadi secara ringkasnya, aktiviti pertanian merupakan aktiviti ekonomi utama di sini, yang mana semasa pemerintah British dah kenalkan banyak dasar, sehingga tanaman padi ni kebanyakannya dikhaskan kepada orang Melayu di daerah Kerian ini. Selain itu, terdapat lebih 40 kawasan tanaman padi di daerah Kerian dengan melibatkan lebih 5 buah mukim. Antaranya mukim Kuala Kurau, Bagan Serai, Bagan Siang, Tanjung Piandang dan juga Parit Buntar. Faktor-faktornya sama yang seperti yang saya dah katakan di pengenalan tadi, yang mana faktornya adalah disebabkan oleh bentuk muka bumi, iaitu tanahnya tanah rendah, ada tanah aluvium yang subur, kawasannya lapang, mempunyai pengairan yang baik ataupun banyak sumber air lah. Dan secara umumnya kami akan pecahkan segala pembentangan ini ataupun segala kajian ini kepada 3 era yang utama, iaitu era tradisional, era pentadbiran British ataupun era kolonial, dan juga era selepas pentadbiran British atau kolonial, ataupun kita kenal sebagai era selepas merdeka lah. Baiklah, kita beralih kepada yang pertama, iaitu perkembangan penanaman padi era tradisional. Seperti namanya, era tradisional. Era tradisional ni kita boleh katakan era yang mana penduduk asal ataupun sebenarnya yang memajukan daerah Kerian ni bukanlah penduduk asal Perak, seperti yang saya dah maklumkan tadi, iaitu orang yang mengusahakan tanaman padi di Kerian adalah daripada golongan orang Melayu di Borneo Tenggara yang kita panggil sebagai orang Banjar. Jadi mereka ni dah bangunkan satu teknik yang tidak asing lagi, yang mana dia agak berbeza daripada orang Minangkabau yang kebanyakannya digunakan di kawasan penanaman padi di daerah-daerah lain. Namun di daerah Kerian ni dia ada keistimewaannya tersendiri, yang mana mereka menggunakan teknik penanaman padi daripada orang Banjar. Jadi di sini dibentangkan ataupun ditulis oleh Muhammad Izzuan bin Yusof, yang mana perkembangan tradisional era tradisional padi, era tradisional di Kerian, beliau memulakan dengan ciri-ciri bentuk muka bumi dan yang berada di kawasan daerah Kerian. Isinya masih sama, iaitu ciri-ciri yang terdapat bentuk muka bumi yang terdapat di sini adalah bertanah aluvium, bertanah rendah dan juga sering dilanda banjir apabila tiba musim hujan. Sehingga sebelum tahun 1850-an, kawasan ni hampir tak dapat didiami pun, dan juga dikatakan sebagai kawasan yang masih belum diterokai menurut beliau, iaitu dalam James C. Jackson dalam jurnal GM Brush yang bertajuk Rice Cultivation in West Malaysia, Relationship between Culture, History, Customary Practices and Recent Development. Gitulah. Okay, seterusnya beliau ada menyatakan dalam poin 3.2 berkenaan dengan penerokaan dan pembukaan kawasan di daerah Kerian lah. Jadi apa yang ditulis oleh beliau di sini adalah penerokaan dan pembukaan tanah di dalam daerah Kerian ini bukanlah dipelopori oleh tempatan. Seperti saya katakan tadi lah, bukan dipelopori oleh orang tempatan ataupun orang Perak di sana ataupun orang Melayu Perak, tetapi tapi perintisnya adalah daripada pendatang-pendatang luar, macam saya cakap orang Banjar lah tadi. Tapi dalam petikan ini beliau ada menyatakan perantisnya juga datang daripada negeri-negeri lain seperti Kedah, bahkan negeri asing termasuk Patani dan juga dari Indonesia. Indonesia itu orang Banjar lah. Dan bilangan-bilangan pendatang ini dilihat semakin bertambah dari semasa ke semasa. Seterusnya beliau juga ada menyatakan tentang era tradisional ni, ada dalam poin 3.3 ada menyatakan penyediaan tanah, yang mana
mereka menggunakan kerbau untuk membajak. Jadi kat sini cara yang mereka gunakan tradisional lah, di mana kerbau digunakan untuk membajak, untuk menjadikan tanah itu mudah ditanam dengan biji benih padi. Seterusnya pembenihan dan semaian padi. Kaedah ni pula masih menggunakan kerbau seperti yang kita tahu, dan juga ada kaedah benih terapung dan transplant, atau dalam bahasa Inggerisnya seed floating lah teknik. Dia lebih kurang macam tu. Dia dalam kaedah ni saya bacakan sikit. Dia kata benih padi tersebut disediakan dengan cara mencucuknya pada batang daun pisang dan dibiarkan pada permukaan air sehingga mempunyai lumpur supaya benihnya menjadi lebih tebal dan besar. Maksudnya benih tu ditanam di atas daun-daun pisang, batang-batang pisang, dan dibiarkan terapung. Yang mana dia maksudnya orang-orang Banjar ni, dia punya teknik penanaman padi dia gunakan teknik benih terapung transplant tadi, yang mana dia tabur, dia tabur biji benih pada batang pisang tu, dan dia biarkan batang pisang tu terapung. Jadi bila sampai masa nanti dia berkembang, dia hidup. Kat situlah. Jadi penanaman padi tu mudahlah kan dijalankan. Selain itu dia cakap, apabila tunas benih padi tersebut dah mencapai ketinggian yang mencukupi, ianya akan dipindahkan ke tapak semaian basah sebagai proses tahir. Jadi tadi yang pasal biji benih ditanam letak atas daun pisang tu, rupanya itu hanya nak semai dia je. Hanya untuk biarkan biji benih itu bercambah saja, kan? Betul tak? Seterusnya sistem pengairan. Menurut penulisan beliau juga dalam 3 perpuluhan, sistem 3.5, iaitu sistem pengairan padi semasa era tradisional, yang mana beliau mengatakan bahawa sistem pengairan juga masih bergantung kepada sistem pengairan rakit atau berbanding sistem pengairan tunggal yang diamalkan di negeri-negeri lain. Hal ini kerana kawasan ini agak dalam dan juga belum diteroka lah. Jadi sukar untuk orang-orang Banjar ataupun orang era tradisional ni untuk mengairi kawasan penanaman sawah padi mereka. Dan akhirnya keseluruhan hasil tanaman padi, yang mana mereka ada masalah pengairan dan terpaksa bergantung kepada air hujan semata-mata. Baiklah, semasa era tradisional ni, secara mudahnya, mereka tak ada lagi sistem pengairan tau. British belum datang, jadi sistem pengairan mereka belum ditambah baik, belum dibina dengan baik, sehingga menyebabkan kawasan-kawasan ini hanyalah dilakukan penanaman padi secara sari diri, yang mana padi-padi yang ditanam tu secara plot by plot ataupun satu plot ke satu plot, yang mana mereka hanya tanam padi tu untuk kegunaan sari diri. Mereka tak ada lebihan padi pun mereka simpan untuk mereka dan juga masyarakat di sekeliling. Itulah ekonomi sari diri semasa era tradisional. Baiklah, kita beralih pula kepada ekonomi penanaman padi semasa era kolonial. Yang ini ditulis oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Amir Azhari, bernombor kad matrik di 2018 108 2509. Baiklah, semasa zaman era kolonial ataupun kedatangan British ni, selepas ada perjanjian Pangkor dan bla 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 bla, sampailah ke daerah Krian. Akhirnya British bersetuju untuk membangunkan daerah Krian sebagai pusat penanaman padi yang utama. Faktor-faktornya sama seperti yang sudah dimaklumkan tadi, kerana keadaan muka buminya, keadaan sistem salirannya boleh dibangunkan. Di sinilah British akan memperkenalkan kita panggilnya sebagai sistem pengairan Krian melalui skim pengairan Krian, Krian Irrigation Scheme, yang mana melalui skim ni dana diberikan oleh kerajaan Perak ataupun kerajaan British di Perak untuk pihak pentadbiran di Krian tu untuk bangunkan satu sistem pengairan yang sistematik supaya penanaman padi ni boleh dikomersialkan. Maksudnya bila komersial, sari diri berubah kepada komersial. Ianya merupakan salah satu perkembangan ataupun detik-detik terpenting bagi masyarakat Melayu di Krian. Baiklah, saya akan terangkan lebih lanjut di sini, iaitu sebagai pengenalannya dikata daerah Krian merupakan kawasan penanaman padi yang utama di Perak. Yang kedua ada juga dia mengatakan kawasan bawah Perak, Perak bawah. Perak bawah ni adalah kawasan Krian, kawasan Batang Padang,
kawasan-kawasan yang mana berada di lembah-lembah sungai, tanah alluvium ada sungai. Jadi kawasan-kawasan ni sangat sesuai dibangunkan lah. Dah lah dekat dengan sumber air. Ada pula kawasan yang lapang dan juga bertanah alluvium. Di samping kawasan ini juga mempunyai satu taburan hujan yang tinggi. Jadi penanaman padi adalah satu penanaman yang sangat penting untuk boleh dikomersialkan lah, maksudnya berbanding sada diri tadi hanya untuk kegunaan keluarga, tapi kali ini ini boleh dikomersialkan. Baiklah, kita pergi kepada poin pertama, iaitu di bawah pentadbiran British, mereka memperkenalkan skim pengairan krian yang mana padi basah telah jadi tanaman utama. Padi basah seperti kita tahu, padi ni perlukan air berbanding padi kering yang tak perlukan air. Sebenarnya padi basah dan padi kering ni kedua-duanya ditanam, tetapi padi basah British lebih gemar gunakan padi basah. Sebab apa? Padi basah dapat kurangkan hakisan tanah berbanding padi kering. Secara amnya dalam bahasa, padi basah ni kita cakap sebagai padi sawah lah, yang mana padi ni perlukan pengairan, dan padi kering ni padi khumar, macam padi bukit yang tak perlukan air kering kan. Itu secara bahasa lah, tapi secara termanya kita masih gunakan padi basah dan juga padi kering, ataupun dalam bahasa Inggerisnya wet rice dan juga dry rice. Lebih kurang macam itulah. Baiklah, kat sini ada juga tulis kedatangan British ni telah ubah corak penanaman. Macam saya cakap tadi, dia dah ubah corak penanaman tradisional kepada komersial, yang mana tradisional hanya untuk sada diri, komersial kepada yang lebih meluas. Komersial adalah salah satu pentadbiran sosioekonomi yang mana tanaman itu ditanam secara banyak supaya boleh diberikan, boleh diniagakan. Jadi ia tidak tertakluk pada satu keluarga, tapi boleh melibatkan satu daerah. Maksudnya dia ada satu timbal balik lah, yang mana dia bagi skim, bagi dana kembangkan penanaman padi. Lepas tu mereka terpaksa bagi sebahagian hasil tanaman tu kepada pentadbiran British, sumber makanan lah. Baiklah, dengan adanya skim pengairan krian ni, British dapat tingkatkan hasil tuaian pada setiap tahun. Sehingga mereka boleh memperkenalkan sistem penanaman 2 kali setahun. Asalnya sekali setahun pun susah nak dapat, tapi disebabkan adanya sistem pengairan yang baik ini, maka mereka dapat hasilkan penanaman padi sehingga 2 kali setahun. Baiklah, di sini ada menurut Habib dalam jurnal Jati, dia ada cerita sedikit berkenaan dengan sistem pengairan krian ni. Yang saya cuma akan bacakan di sini, iaitu dia kata dalam tahun 1874, kawasan krian hanyalah satu kawasan hutan yang tidak mempunyai rangkaian jalan pun, dan krian hanyalah merupakan satu kawasan hutan. Tapi pada tahun 1899, daerah krian mula dibiayai, yang mana satu sistem pengairan telah dibina pada tahun 1899, dan pada tahun 1906 sistem pengairan ni disiap dibina, yang kita panggil dia sebagai sistem pengairan krian, ataupun Krian Irrigation System, yang mana sistem ini telah menelan belanja sebanyak 1.6 juta dolar dengan kos pembinaan disediakan oleh Kerajaan Negeri Perak. Pembukaan rasmi projek ini telah dilaksanakan oleh E.W. Birch, Residen Perak ketika 16 Ogos 1906. Skim ini juga telah dilaporkan sebagai salah satu kejayaan kewangan yang besar, iaitu dapat mengairi kawasan padi seluas 60,000 ekar. Dan pengejar-pengejar dari Banjar Indonesia, sebahagian besar penanam-penanam padi ni adalah orang-orang Banjar sendiri, dan bukannya orang tempatan yang seperti kita sedia maklum tadi kan. Menurut beliau lagi, orang-orang Melayu kita ni, orang-orang Melayu tempatan di negeri Perak tidak berminat dengan tawaran penanaman padi. Mereka tidak berminat rupanya kan. Mereka tak berminat dengan British. Oleh sebab itu British telah buka peluang ni kepada pendatang. Jadi pendatang-pendatang ini telah menerima peluang ini dengan hati yang terbuka, iaitu contohnya pendatang dari Indonesia lah terutamanya, yang mana sambutan dari pendatang Indonesia ini sangat menggalakkan, kerana pihak Inggeris ataupun British telah berikan segala bantuan dan pertolongan, serta mereka diberi tanah untuk tujuan penanaman padi basah ini. Jadi British ni sangat bijak mereka telah berjaya tarik orang asing ke negara kita. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada yang terakhir dalam ni, iaitu Jabatan Pertanian.
Semasa pentadbiran British ada ditubuhkan Jabatan Pertanian, yang mana Jabatan Pertanian ini dilihat penting dalam menguruskan kegiatan penanaman padi di daerah Krian. Baiklah, menurut Saleh dalam Khairi, jurnal yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Khairi, ada menyatakan bahawa polisi British sebenarnya ingin menguntungkan orang Melayu dengan penanaman padi. Oleh sebab itu berlakunya proses penyahutanan, proses pembersihan hutan dengan tujuan untuk membina sistem pengairan. Sistem pengairan inilah kita kenali tadi sebagai sistem pengairan Krian. Yang mana walaupun sistem ni dibina untuk tanaman padi basah, namun masyarakat tempatan kat sana masih gemar menanam padi kering, kerana mereka rasakan padi basah ni agak susah nak diusahakan kerana memerlukan sumber air. Dan ketika itu juga mereka sistem pengairan semasa era tradisional kan kita dah sebut tadi, yang mana mereka hanya bergantung kepada air hujan semata-mata. Jadi bila dah ada sistem pengairan ni, mereka dilihat masih tidak berminat, seperti yang dikatakan sebentar tadi. Mereka tidak berminat, yang mana pendatang-pendatang asing iaitu orang Banjar ni telah gunakan peluang dan ruang ini untuk bangunkan bangsa mereka di sana lah. Baiklah, Jabatan Pertanian ini telah bertanggungjawab dalam menjaga tanaman, dan juga dia jaga juga dalam dia jaga tanaman tu dia jaga kualiti tanah dengan tujuan dia dapat tingkatkan kualiti dan kuantiti ladang-ladang komersial padi. Maksudnya bila pertanian komersial ni, mereka perlukan salah satu hasil yang banyak lah, iaitu hasil penanaman padi. Disebabkan itu, mereka Jabatan Pertanian ini diminta untuk jaga segala perkara-perkara yang boleh merosakkan padi ni. Contohnya tanahnya, serangga perosak, ataupun satu lagi jaga keluasan ladang ni. Pastikan padi ni hasilnya banyak dan juga mampu menampung bukan sekadar masyarakat di sana, tapi masyarakat lain di kawasan penjajahan British. Betul. Baiklah, selain itu dia ada cakap kat sini, segala bentuk aktiviti di bawah pentadbiran British diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Pertanian, yang mana ketika itu selepas Jabatan Pertanian ni dah takbir kat pentadbiran Krian, dan sistem pengairan Krian ni dah dibina, sebanyak modal sebanyak 122,172 $122,172 telah dibelanjakan untuk membina sistem pengairan Krian di bawah skim pengairan Krian. Jadi belanja yang agak tinggi, yang mana Krian ni telah dipilih oleh Jabatan Pertanian sebagai daerah yang paling sesuai untuk penanaman padi. Selain itu, daerah Krian juga dalam tahun 1937, kos penyelenggaraan sistem pengairan Krian saja telah menelan belanja sebanyak $60,817 dan juga 20 sen. So $60,817 dan 20 sen dolar. Banyak ya. Yang mana sistem ini telah ditambah baik dari semasa ke semasa, iaitu sepanjang penggunaan sepanjang tahun tahun daripada permulaan pembinaan sehingga 1937, sebanyak sistem saliran air telah dibina sepanjang 45.8 batu, longkang air sebanyak 260 batu, 238 pintu air telah dibina, dan 103 jalan air yang memakan panjang sehingga 68.3 batu. Mungkin batu ni agak pelik, jadi saya translate dalam kilometer lah. Jadi dia kata kat sini saliran air saliran air sepanjang, saya dah tukarkan kepada kilometer. Saliran air yang dibina adalah 73.7 km. Longkang pula sebanyak 420 km. 238 pintu air, itu tak ada batu. Dan juga jalan air 103 yang memakan panjang sehingga 109.9 km. Nampak tak betapa panjangnya, betapa majunya sistem pertanian di daerah Krian. Namun kita nampak maju macam mana sekalipun penduduk tempatan masih tak berminat.
Sebab itulah penduduk asing, pendatang asing berminat untuk masuk ke daerah Krian. Dan seterusnya saya ada sedikit juga kaedah penanaman padi semasa penjajahan kolonial British. Seperti yang saya cakap tadi, kaedah penanaman ini tak banyak berubah, tidak dinamik, yang mana ia boleh dikatakan agak statik. Semasa penjajahan British juga, kita boleh melihat petani-petani masih membajak gunakan kipas haiwan seperti kerbau. Jadi cuma teknik tu mungkin lagi mudah lah dengan adanya sistem pengairan, betul. Jadi kita dapat lihat bahawa penggunaan tajak, penggunaan cangkul masih digunakan sehingga ke hari ini. Boleh dikatakan sehingga hari ini. Mungkin sekarang ini ada mesin yang lebih canggih lah, tapi sebelum merdeka memang masih menggunakan teknik penanaman yang era tradisional. Begitu juga semasa pasca merdeka, bahagiannya awal-awal tu, awal-awal yang sebelum zaman moden, sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan, masih menggunakan teknik tradisional, yang mana yalah, sistem pengairan dah maju, tapi bila kita lihat masih gunakan kaedah tradisional. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu di sana masih teguh dengan mereka punya cara penanaman. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada 4.2, iaitu ditulis oleh Muhammad Fadlin Afiuddin bin Syamsuddin, iaitu perkembangan penanaman padi selepas era kolonial, ataupun semasa merdeka lah, selepas merdeka. Baiklah, menurut beliau, selepas beralihnya pemerintahan pentadbiran British di tanah Melayu kepada kerajaan tempatan, maksudnya British dah serahkan kemerdekaannya, dasar pencah perintah, lagi poin yang ditulis kat sini, dasar pencah perintah era kolonial telah pecahkan kaum ikut ekonomi, contoh Melayu di Melayu di sawah, perikanan, pertanian, Cina di bandar untuk menjalankan perniagaan, menjalankan perlombongan, India pula di ladang-ladang, estate, getah, sawit. Begitulah. Itu cara pengenalannya lah. Seterusnya dia cakap penanaman padi dikeras selepas era kolonial. Okey. Dia kata kaedah penanaman ini telah ditambah baik, yang mana adanya kaedah yang lebih saintifik. Jadi kaedah saintifik ni terbahagi kepada 3 fasa, iaitu kita panggil dia sebagai yang pertama fasa penyediaan tapak sawah dan tapak semayan, fasa pemindahan tanaman, dan juga yang terakhir fasa penuaian dan pengirikan. Fasa penuaian lah. So ada 3. Yang pertama semai, yang kedua tanam, pindahkan tanaman, yang ketiga tuai. Mudah aja. Tanam, pindahkan ke tempat lain, dan juga yang terakhir tuai. Jadi dalam fasa sediakan tapak semayan, kaedah lama masih digunakan, iaitu adanya penggunaan kerbau dalam menggemburkan tanah. Untuk tujuan dia adalah untuk mengembalikan nutrisi dan juga buang rumput-rumput kecil. Nampak? Masih menggunakan kerbau, betul tak? Ada juga digunakan cangkul dan juga alatan. Dia beza dia cuma dengan adanya pengairan ni, sekurang-kurangnya kerja kerbau tu makin mudah berbanding dengan dahulu. Masyarakat menggunakan tenaga 100%. Jadi dengan adanya kerbau dan juga peralatan, ianya dilihat makin mudah. Seterusnya teknologi moden juga digantikan dengan ada juga digunakan. Sekarang sini dah ada cakap traktor 2 roda. Traktor 2 roda dan juga traktor perjalanan yang bersaiz kecil. Traktor ni digunakan ke atas permukaan yang keras, yang mana keluasan benang yang tinggi. Macam tadi tu, kalau guna kerbau tu mungkin kawasan kecil lah. Ini kawasan benang yang tinggi digunakan traktor. Tapak semayan pula ada lakukan pembaruan, iaitu keadaan semayan rakit. Kaedah semayan rakit ni sebenarnya kaedah tradisional, tapi semayan ni masih digunakan. Seterusnya beralih kepada pemilihan padi. Nampaknya masih sama, iaitu cuma digunakan alatan kuku kambing, yang mana dia akan alihkan guna kuku kambing padi daripada kawasan ni ke kawasan tapak tanaman sawah. Mengambil masa selama 3 hingga 4 bulan. Maksudnya kaedah pemilihan masih kaedah tradisional, masih sama lah kan. Sehingga kali ni pun masih tu rasa. Cuma dia ada guna benih yang lebih berkualiti lah. Kat sini dia cakap petani-petani digalakkan oleh pihak kerajaan untuk gunakan benih jenis baru, yang mana dalam penggunaan benih ini mereka boleh tanam padi sehingga 5 kali dalam tempoh 2 tahun, berbanding guna benih lama
tanaman padinya hanya 3 kali dalam tempoh 2 tahun. Nampak kan? Ada peningkatan sebanyak 2 kali tuaian. Okey, seterusnya kita beralih pula pada proses penuaian. Penuaian juga masih gunakan teknik tradisional, iaitu penggunaan sabit, penggunaan teknik ketaman untuk buang padi yang rosak. Padi kering ni akan terus dibanting untuk elakkan daripada padi ni kering dan rosak. Jadi nak banting tu perlukan kudrat ahli tenaga dah. Itulah secara ringkasnya untuk fasa 3, iaitu penuaian. Selain itu ada juga cakap berkenaan dengan pemilikan tanah. Pemilikan tanah ni dilihat selepas merdeka kan masih ada orang Banjar yang dah masuk ke tanah Melayu kan. Jadi dikata anggaran sebanyak 26.6% petani mempunyai pendapatan bulanan yang juga dikenali sebagai petani tanpa tanah pertanian. Maksudnya mereka ni miskin dan mereka bertani di kawasan tuan tanah. Jadi mereka boleh peroleh tanah. Mereka memperoleh tanah selepas penjajahan British, memperoleh pendapatan dari tanah mereka sewakan. Ni golongan-golongan elit lah. Mereka sewakan tanah mereka kepada golongan miskin, orang miskin untuk diusahakan. Jadi hasilnya dapatkan orang ni yang sewakan, dan juga orang yang usahakan tu dapat sikit. Seperti yang tercatat dalam ni, dicakap upah yang diberikan adalah bergantung kepada pemilik tanah lagi. Maksudnya pemilik tanah boleh tentukan sendiri berapa yang dia mahukan. Ada yang dicakap, ada yang diberikan upah secara tunai, ada juga yang diberikan pecahan atau pecahan, iaitu beras yang diberikan. Contohnya ada diberikan nisbah 10-2, yang mana dalam 10 bahagian tu ada 2 bahagian sahaja diberikan kepadanya. Diberikan kepada pengusaha, yang mana pemilik tanah diberikan 8 bahagian. Jadi kat situ ada sedikit lah. Dan akhirnya sekali kesimpulan ditulis oleh Muhammad Fadlin Afshuddin bin Syamsuddin, mana menurut beliau secara kesimpulannya penanaman padi di daerah Keran ni mengalami evolusi dari zaman ke zaman, bermula dengan penanaman padi untuk ekonomi sadar diri hinggalah di era tradisional, hinggalah ekonomi komersial di zaman British. Begitu juga dengan teknologi juga ada perkembangan, di mana zaman tradisional guna tenaga manusia, zaman kolonial guna kerbau, zaman lepas mereka guna mesin. Seterusnya sektor pertanian terbesar di daerah Kedah dan juga menyumbang kepada sektor ekonomi. Jadi penanaman padi menjadi satu sumber ekonomi yang terbesar di daerah Kerian, yang mana dengan adanya tanaman komersial ini, daerah ini telah berkembang seiring dengan tanaman padi di sini. Jadi maksudnya padi ni di daerah Kerian sehingga kini telah menjadi salah satu tanaman utama, yang mana dengan seiring dengan perkembangan padi ni, Kerian juga membangun. Begitulah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Di sini ada lampirkan penggunaan tanah dan settlement Northwest di tanah semasa adanya sistem pengairaan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.